إلى حضرة السيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sekali lagi setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan puji dan syukur yang tidak terhingga, kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah taala pada kita, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pilih kita, diletakkan kita di tempat yang terpilih. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang sangat Allah suka. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan sedang hadirin dan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sebagai satu tanda ataupun ketandaan yang Allah Subhanahu wa taala cinta pada kita. Mudah-mudahan ini sebagai satu tanda yang Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Langsung diletakkan kita di tempat yang dia cinta, diletakkan di tempat yang dia sayang. Ya, sedang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali lagi
Kerana di saat hari ini manusia jauh dengan rumah Allah, manusia hatinya jauh dengan masjid, Allah Subhanahu wa taala pilih hati kita dekat dengan masjid. Dan hari ini kita dapat datang ke rumah Allah ini. Jadi alhamdulillah, bersyukur di saat manusia ini sibuk meninggalkan solat berjamaah, kita Allah Ta'ala pilih dapat tunaikan solat berjamaah, yang mana hari ini ganjaran solat berjamaah 27 kali ganda berbanding dengan orang yang solat sendirian, yang biasa telah kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al jamaah, siapa yang solatnya bersama jamaah, tafdal, iaitu lebih baik bi salatin fadhin, berbanding dengan orang yang solat seorang-seorang, bi sab'ina wa 'ashrina darajah, dengan 27 darjah bandingannya. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan buat satu kerja yang sedikit, sembayangnya sekali, macam sembayang 27 kali bagi orang yang seorang-seorang. Jadi hari ini rahmat kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Ya, tuan-tuan, tak dinafikan hari ini manusia sibuk berbondong-bondong meninggalkan sunnah Rasul. Hari ini Allah Ta'ala pilih kita dapat hidupkan satu sunnah yang sangat besar. Apa dia? Iaitu solat berjamaah, itu sunnah yang sangat besar selepas sunnahnya dakwah. Wajib bagi Nabi bersifat tabligh, menyampaikan, mendakwah. Hari ini kita diberi peluang dapat amalkan satu sunnah yang sangat besar, namanya solat berjamaah. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita cinta kepada Rasul. Tak sekadar dengan lafaz, dengan lisan sahaja, kena tunjukkan dengan perbuatan. Ya, kerana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah ini. Apa disebutkan di sana dalam hadis? Man ahya'i sunnati faqad ahabbani, kata Rasulullah. Siapa yang menghidupkan, beramalkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia ni cinta kepadaku. Nabi sebut. Hari ini orang yang jauh diri daripada sunnah, mungkin cinta jugalah kita kata, tapi apa bukti yang dia boleh tunjukkannya dia cinta kepada Rasul? Tuan-tuan dah tunjukkan bukti cinta. Hari ini kita datang hadir, Allah panggil, taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Dan Nabi sebutkan apa? Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku, nanti dialah yang akan bersamaku dalam syurga. Tuan-tuan, ini Rasulullah sebutkan. Nak dapat masuk syurga kena cinta Rasul. Nak cinta Rasul kena amal sunnah. Hari ini tak amal sunnah pun dalam kehidupan, apa bukti cintanya kita kepada Rasul? Orang kalau dia sayang kepada seseorang, dia cinta kepada seseorang, dia akan buat macam mana orang tu buat. Dia akan tiru gaya berpakaian, gaya berjalan, macam-macam gaya lah. Kalau kita cinta dengan pemain bola, suka sangat, habis rambut dia kerjakan macam pemain bola semua dah. Hilang kanan kiri, tinggal atas, tocang dia ada kat atas. Kerana cintanya dengan pemain bola. Kalau cinta dengan penyanyi, macam-macam ditirunya. Apa ditiru semua sekali. Hari ini tuan-tuan buktikanlah yang kita cinta Rasul. Perbuatannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Bila Allah Ta'ala panggil, kita tinggalkan rumah seketika. Hari ini kita datang menuju ke salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan solat fardu secara berjamaah. Ya, alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita umur panjang lagi. Tak tahu panjang sampai bila lah. Dikurniakan umur lagi, sedikit ke banyak ke tak tahulah ni. Sampai ke malam ni dah malam 7 Rajab dah. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita lihat begitu Nabi cintanya pada satu bulan yang nanti Nabi harap-harap Nabi akan sampai ke bulan itu. Ya, apabila masuknya Rajab, dalam satu hadis daripada Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajab, bila masuknya bulan Rajab, qala, apa Nabi kata? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi ini doa dan harapan Nabi. Apa Nabi harapkan? Harapkan Allah Ta'ala kurniakan Nabi keberkahan dalam bulan Rajab. Nabi harapkan apa? Allah kurniakan keberkatan sepanjang bulan Sya'ban. Nabi harap apa?
untuk Allah Ta'ala beri dia lagi umur untuk sampai ke bulan Ramadan. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebut wa ballighna Ramadan, itu disebut apa? Wa barik lana fi Ramadan. Apa dia dalam hadis itu? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kemudian apa disebut oleh Imam Baihaqi? Nabi tambah di hujung itu, Nabi doa minta dipanjangkan umur untuk jumpa Ramadan. Tuan-tuan, adakah hari ini kita terfikir yang Nabi minta untuk barakah bulan Ramadan, kehidupan Nabi penuh dengan keberkahan sepanjang bulan, tapi Nabi mohon lagi untuk lebihnya di bulan Rajab, minta Allah barakahi kehidupan, minta lagi kepada Allah bulan Syaban untuk dilebihkan lagi keberkahan, minta lagi disampaikan ke Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hadis yang panjang tentang Ramadan, bulan Ramadan kalau kita dapat beramal satu amal wajib, digandakan ke 20, digandakan 70 amal pada wajib pada bulan-bulan lain. Kalau bulan Ramadan sembahyang zuhur sekali, pada bulan-bulan lain macam kita sembahyang zuhur 70 kali, ganda dia, subhanallah. Nabi SAW pun ingin untuk amalnya dilipat gandakan. Untuk apa, tuan? Nabi berharap untuk cukup ganjaran amal untuk jumpa Allah Ta'ala. Hari ini, berapa banyak amal kita yang kita telah sedia untuk kita menghadap Allah? Berapa banyak? Kalau Nabi merayu kepada Allah, Rajab je masuk merayu, wahai Allah, kau berkati aku ya Allah ni bulan Rajab ya Allah. Wahai Allah, ni berkati aku ya Allah nanti Sya'ban ya Allah. Wahai Allah, kau sampaikan aku ya Allah ke bulan Ramadan ya Allah. Nabi pun merayu-rayu kepada Allah untuk sampai ke Ramadan untuk dapat raih ganjaran yang berlipat ganda di sana. Tandanya apa, tuan-tuan? Hari ini kita ni sebagai petanda kita ni, amal kita nak diukur dengan amal Nabi tu macam mana pun jauh. Kenapa hari ini kita diberi peluang untuk dapat ganjaran 27 tak nak kejar? Diberi peluang untuk hari ini kita mohon merayu, tak berapa nak sedialah merayu kepada Allah. Jadi adalah sangat tidak salah hari ini kalau kita merayu kepada Allah. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Tibarani menyebutkan inilah doa Nabi. Jadi adakah kita sampai nanti ke Ramadan? Belum tentu lagi. Ramadan kali ini 1443, tak tahu apa keadaan kita nanti. Adakah kita dapat lagi tunaikan salat berjamaah? Mudah-mudahanlah dapat tunaikan solat tarawih macam Ramadan 1444, ya 1442. Jadi hari ini dah boleh berharap kepada Allah, wahai Allah, sampaikan ya Allah ni ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai. Sebab apa, tuan-tuan kecil Allah Subhanahu wa taala, hari ni amal kita tak berapa cukup. Bukan tak berapa cukup, memang tak cukup lah. Nak bawa menghadap Allah Taala memang tak cukup. Nabi begitu pun, tuan-tuan, ya Allah merayu untuk sampai Ramadan. Dan apa kata Imam Baihaqi? Nabi doa minta dipanjangkan umur untuk jejak ke bulan Ramadan, untuk raih hulun habis-habis amalan ke bulan Ramadan. Dan ini alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita berjamaah. Pak Imam kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita beramin, mudah-mudahan kita sampai. Ya tuan-tuan, hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kekuatan, kemampuan. Kita tak dapat lagi tinggalkan masjid, tak keluar lagi daripada masjid ni. Kita buat apa ni? Allah beri kita peluang untuk mengisi ruang. Seluas-luas ruang disediakan. Hari ini Allah pilih kita lagi isi ruang yang ada, Masya Allah. Tak kira lah di mana sudut pun kita berada, yang penting Allah pilih aku ni dapat isi ruang. Tuan-tuan, bersyukur kita hari ini kerana dalam keadaan apa pun, sebahagian daripada kita tak dapat isi ruang, Allah masih tetapkan kita dalam ruang masjid ni. Mudah-mudahan kekallah kita ini sampai ke Isyak. Kerana siapa yang hari ini solat fardu maghrib berjamaah, kemudian dia tunggu waktu yang kedua Isyak, Allah Subhanahu wa taala ganjari bagi mereka yang duduk ini, duduk dia sebagai kafarah kepada dosa, tuan-tuan. Duduk ini sebagai yukaffirul khataya. Duduk, tuan-tuan, ini sebagai kafarah kepada dosa, wa yazidul hasanat. Dan Allah Subhanahu wa taala tambah kebaikan, tambah lagi dan lagi, tambah lagi dan lagi. Dan tadi kalau kita buat silap lah, tadi kita silap, maka dalam hadis yang ini disebut apa? Buddilat sayyiatikumul hasanat. Pemurahnya Allah Ta'ala, sayangnya pada kita,
Allah tukar keburukan yang kita buat dengan kebaikan. Allah macam itu sekali. Ditukarkan keburukan dengan kebaikan. Kerana apa? Kerana sukanya Allah Ta'ala atas diri tuan-tuan puan-puan yang ini sanggup sediakan masa untuk Allah, duduk seketika menunggu waktu yang kedua. Jadi Alhamdulillah, dengan berjamaah tuan-tuan, kalau kita rujuk hadis dah ni, nanti kita akan masuk tentang masbuk, masih belum habis lagi. Dengan sembahyang yang kita berjamaah hari ini, tanda tuan-tuan adalah orang yang hari ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan solat kerana Allah. Hari ini buktikan. Tuan-tuan adalah orang yang bersungguh-sungguh tunaikan solat ini kerana Allah. Yang lain pun kerana Allah juga. Yang pertama apa? Sungguh-sungguh kita 5 waktu kan? Sungguh-sungguh. Mana kita tak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Tandanya apa? Kita buat 5 waktu tu awal waktu. Sungguh-sungguh tu. Itu tanda dia. Orang yang tak berapa nak ambil awal waktu tu sungguh-sungguh jugalah kita kata, tapi tak telah sungguhnya tu kurang. Tapi kalau 5 waktu ni sungguh-sungguh, tandanya apa tuan? Awal waktu. Awal waktu tu sungguh-sungguh tadi dia apa? Berjamaah. Berjamaah tu sungguh-sungguh tadi apa? Di mana tempat azan diazankan. Tuan-tuan, jadi hari ini peringkat ke peringkat, tuan-tuan, Allah pilih kita. Ingat semua boleh dipilih kan? Allah tak pilih semua kan? Tapi inilah insan terpilih yang ada di pandangan mata Allah Ta'ala layak hari ini dipilih untuk taat perintah aku, ikut sunnah Nabi aku. Taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Tetap dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebut dalam hadis apa? Tentang sembahyangnya kita, mudah-mudahan kita terpilih lah, mudah-mudahan ya. Man hafadha, ni betul-betul ni, kena betul-betul ni. Sembahyang 5 waktu, awal waktu, berjamaah di mana tempat azan diazankan. Ada 5 waktu, awal waktu berjamaah tapi tak sampai. Apa berjamaah? Mudah-mudahan terpilih jugalah. Dia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala haula'is salawat. Dalam hadis yang lain, man hafadha ala salatil khams. Siapa daripada kalangan tuan-tuan, puan-puan lah yang dapat memelihara solat yang 5, hafadha, menjaga solat yang 5. Lagi-lagi ni tuan-tuan, kita jaga betul-betul dengan berjamaah lah, lagi-lagi lah. Maka disebut dalam hadis tu, akramallahu ta'ala bi khamsin hisal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan tuan-tuan dengan 5 kemuliaan, 5 kurnia yang tak mungkinlah dapat bagi orang yang tak sungguh-sungguh dalam sembahyang. Tuan-tuan, man hafadha ala salatil khams, siapa yang dapat jaga betul sembahyang yang 5, betul-betul punya jaga. Ni betul-betul punya ni, berjamaah ni betul-betul punya ni. Akramallah, Allah akan muliakan tuan, bi khamsin hisal, dengan 5 keistimewaan, 5 kemuliaan, 5 kelebihan. Apa yang pertama? Kita pernah dengar. Yang pertama, yarfa'u anhu dayaqil aish. Allah Ta'ala akan angkat kesempitan hidup. Jangan bingung, jangan risau. Allah panggil, datang ya. Belum tentu hari ini kita sibuk dengan dunia. Belum tentu kita sibuk dengan dunia. Hari ini hidup kita lapang, belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang sibuk dengan akhirat, insya-Allah dia dapat kelapangan hidup. Nabi sebut apa? Yarfa'u anhu dayqil aish. Allah akan angkat kesempitan hidup. Tuan-tuan, bukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin saya pernah buat tamsil di masjid ini. Kalau di genggaman tangan kanan kita ada padi segenggam, di genggaman tangan kiri kita ada benih rumput segenggam. Ibaratlah padi itu untuk gambaran akhirat, ibaratlah rumput itu gambaran dunia. Hari ini sila kita semai benih rumput, ada mungkinkah akan tumbuh padi? Semai benih rumput, mungkinkah tumbuh padi? Kerja untuk dunia gila-gila, habis-habisan. Mungkin datang ke akhirat susah. Tuan-tuan, di sebelah kanan tuan semai benih padi, tak payah disuruh tumbuh namanya benih rumput, dia tumbuh mengalahkan padi kadang-kadang. Jadi hari ini
Buat saja kerja untuk akhirat. Allah panggil kita, raikan je panggilan Allah. Dunia akan datang pada kita. Buatlah panggilan kerja dunia sampai lupa apa kerja kita untuk Allah, tak akan datang pun akhirat. Ya tuan-tuan, insan yang Allah Ta'ala pilih hari ni, kita usahakan akhirat kita lebih-lebih, dunia akan datang pada kita. Itu nisbahnya. Semailah tuan-tuan, dekat sawah semailah tempat padi. Tuan-tuan jangan risau, akan tumbuh rumput macam-macam jenis. Dekat sawah semailah benih rumput, payah nak jumpa benih, payah nak jumpa padi. Jadi yang kedua, dengan hadis sungguh-sungguh 5 waktu. Sungguh-sungguh 5 waktu. Ini sungguh-sungguh berjamaah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yarfa'u anhu azabal qabr. Allah Subhanahu wa taala akan angkat azab kubur. Allah. Kenapa tu? Kerana hari ini Allah sangat cinta kepada perkara yang kita buat. Sembahyang perkara yang sangat-sangat menyukakan Allah. Sembahyang yang pertama akan dihisab oleh Allah. Kalau sembahyang itu bagus, maka bagus amalan yang lain. Dapat dikira macam itu. Kalau sembahyang itu rosak, maka rosak amalan yang lain. Sampai hari ini, siapa dapat jaga sungguh-sungguh sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan yang kedua, Allah angkat azab kubur. Ya, hari ini kalau kita dipanggil, kita datang, suka Allah, takkan Allah murka kat kita. Kali ini kalau dipanggil tak sedia untuk sahut panggilan Allah, mungkin dapat murkanya Allah. Kalau dimurka oleh Allah Ta'ala, kita tak tahu apa akan kita dapat nanti. Bermulanya saat nak mati, saat dalam barzakh, saat di mahsyar, saat di mizan, saat di sirat, tak tahulah apa jadi. Kerana kita hari ini tarik murka Allah. Tapi alhamdulillah, insya-Allah lah kita tarik redanya Allah hari ini. Ya, tentang bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak buat kira-kira ni sebab tuan-tuan. Berapa ramai yang hari ini dapat jaga solat berjamaah dalam kehidupan seharian. Sedangkan solat berjamaah tarik redha, rahmat, kasih sayang Allah. Berapa ramai hari ini yang tinggalkan solat berjamaah, Allah panggil 5 kali, berapa ramai yang tinggalkan. Tuan-tuan, nisbahnya hari ini, kita jangan harap hari ini kalau wabak yang ada ni boleh pergi cepat. Jangan harap. Sebab apa? Kita pun tak suka nak bantu Allah cepat. Kita pun tak suka nak sediakan diri untuk Allah ikut apa yang Allah hendak. Kita pun tak suka. Jadi nak minta macam mana pun mungkin pergi, mungkin, tapi lambat. Saya pernah sebut yang lepas kan. Mungkin lagi bertambah lagi. Entah apa jenis lagi Allah hantar. Kenapa tuan-tuan? Nisbahnya hari manusia ni, hamba ni yang kalimahnya sama dengan kita, la ilaha illallah, cuai dengan Allah. Allah nak bantu apa kan? Kenapa diturunkan lagi banyak? Kenapa lagi berat tuan-tuan? Allah harapkan lagi berat diuji, lagi ingat dengan dia, lagi harap dengan dia, lagi takut. Rupanya semakin berat diuji, semakin jauh dengan Allah. Tak macam mana kita ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin diuji, sepatutnya harapnya semakin kuat dengan Allah. Semakin diuji, sepatutnya takutnya semakin kuat dengan Allah. Tapi hari ini semakin diuji, semakin harapnya dengan makhluk. Tuan-tuan cuba, takut kita pula kumpulan tu. Semakin diuji, takutnya semakin dengan makhluk. Tapi tuan-tuan hari ini, bangkitlah, tak apa, bangkit. Masjid kita ni, kita penuhkan solat isyak ni macam solat Jumaat. Tuan-tuan, jangan risau. Kita akan letak insya-Allah sangka baik ini, tuan-tuan. Yang namanya COVID-19 tak akan sampai ke 23, tak sampai. Bangkit dah. Datanglah isyak macam solat Jumaat. Tak sampai 23 lah. Sungguh. Ini Allah turunkan, dan kerana kita belum betul-betul kembali kepada Allah, belum. Kita belum betul-betul takut kepada Allah, belum lagi. Harap, kita belum harap lagi. Tawakal, belum lagi. Ini kalau harap, kalau takut, tawakal, letaklah sungguh-sungguh pada Allah, tuan-tuan. Tak sampai 2023, insya-Allah. Tapi hari ini kita lihat berapa ramai daripada kalangan kita yang sedar tentang apa yang Allah uji, tentang ujian Allah ni. Macam-macam kita buat kan. Tak ada Allah bagi lagi tambah. Yang Allah hendak ni balik je lah tuan. Sungguh balik kepada Allah.
Yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh-sungguh. 5 waktu bagi sungguh habis-habisan. Berjamaah lagi power dia. Apa dia yang ketiga? Yu'tiyahullahu kitabahu biyamini. Yu'tiyahullahu kitabahu biyamini. Allahu subhanahu wa ta'ala beri nota catatan amal kita dengan tangan kanan. Diberi yu'ti. Allah beri nota catatan amal kita dengan tangan kanan. Allah kalau dah beri nota catatan tangan kanan, tuan-tuan, Allah saja ya dia lupakan tangan kiri punya nota. Raqib punya nota dia ambil, lupakan je lah Atid punya. Allah rahmat kasih sayang Allah, tuan-tuan. Dah beri tangan kanan, tak apalah lupakan tangan kiri. Kan ada dalam kisah sedekah, besok bangkit depan Allah Ta'ala, Allah hisap kita di balik jidar, di balik dinding. Allah tanya sekejap je lalu, kenapa dia ni sekejap lalu? Rupanya Allah ampunkan dosa dia, Allah keburukan dia Allah tukar dengan kebaikan, kata Allah jalan dia. Kita baca dalam bab sedekah. Begitu Allah boleh buat. Masya Allah. Jadi hari ini, yang ketiga, Allah beri kita nota catatan tangan kanan. Tak payahlah tangan kiri tak pandang lah. Bila dah tangan kanan dah berjaya lah tu, jalannya berjaya lah insya-Allah. Jadi betapa hari ni hebatnya kalau dapat nota catatan tangan kanan. Guru kita kata apa? Hari ini kalau kita nak ambil hadiah, nak ambil dapat cemerlang dalam pelajaran, kita kena datang pergi ke tempat yang nak beri ijazah. Kita kena datang ambil hadiah. Tapi tuan-tuan, di akhirat dapat nota tangan kanan, malaikat datang jumpa kita. Ya Allah, macam mana? Tuan-tuan, macam mana? Hari ini datanglah jumpa masjid, datanglah berjalan, nanti malaikat datang jumpa kita. Tapi tuan-tuan sebaliknya, macam mana kita kalau dapat nota tangan kiri? Baca dalam suratul Waqiah, apa dia datang? Datang daripada belakang, tuan. Ya Allah, macam mana dah? Datang nota daripada belakang. Kalau tangan kanan daripada depan, kita nampak malaikat bawa nota yang dia bawa tu. Belum lagi sampai yang bawa tu kita nampak. Gembira je, Masya Allah. Dah terasa gembira dan terasa nikmat. Belum sampai lagi. Sampai lagi pegang satu kenikmatan. Buka lagi. Ya Allah, bertambah nikmat. Inilah Allah Ta'ala kurniakan. Sayangnya Allah lah, tuan-tuan. Tapi kalau nota tangan kiri, apa guru kita sebut, tuan-tuan, ini bukan macam ini. Saya kata, saya berani cakap ni, lebih teruk daripada ni siapa dapat nota tangan kiri. Apa dia? Nota akan dilontarkan daripada belakang kita. Bukan macam itu. Lebih teruk, ibaratnya ni lebih teruk daripada itu. Tuan-tuan, kalau korang kata ini yang saya nak sebut ni teruk, dia lebih teruk daripada itu, nota kiri. Bila nota itu dibaling daripada belakang, kita tahu nota itu sampai. Dia baling daripada belakang. Kita akan letakkan dua tangan kita di celah dua rusuk dada kita. Kita akan kuak seberapa yang boleh. Lebih teruk, bukan macam itu, lebih teruk. Dan tangan kiri kita keluarkan ke rusuk belakang. Kita terima nota tu, kita nak keluarkan ke depan, nak baca macam mana, tuan? Belum baca dah rasa Allah. Belum baca tu dah dibagi rasa. Macam mana bila baca satu demi satu, silap salah kita dengan Allah. Tuan-tuan, hari ini jaga sembahyang 5 waktu sungguh-sungguh. Awal waktu sungguh-sungguh. Berjamaah sungguh-sungguh. Di mana sungguh-sungguhnya? Di mana Allah hendak kita berjamaah, di mana tempat azan diazankan. Insya-Allah yu'tiyahullah. Allah kurniakan nota catatan tangan kanan, masya-Allah. Siapa yang dapat ni? Siapa yang boleh dapat? Kalau ini kita abaikan perintah Allah. Kehendak Allah itu apa? Aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kehendak Allah, dirikan sembahyang, keluarkan zakat, rokok kamu bersama orang-orang rokok. Kehendak Allah, rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Kehendak Allah, tuan. Itu namanya berjamaah. Kehendak Allah. Kalau dalam hadis, Allah lagi suka dua orang solat berjamaah berbanding 4 orang solat seorang-seorang. Allah lagi suka 4 orang berjamaah berbanding 8 orang seorang-seorang. Allah lagi suka 8 orang berjamaah berbanding 100 orang sebagai seorang-seorang. Suka Allah. Tuan-tuan, kita menyukakan Allah, Allah sukakan kita. Masya Allah. Lagi yang ketiga, dapat nota tangan kanan. Doalah wahai Allah, kurniakan aku ya Allah nota tangan kanan ya Allah. Jauh kita. Siapa dah dapat nota tangan kanan, tak banyak cerita lagi, tuan-tuan. Kalau di mizan memang lepas punya timbangan, memang lepas kita. Sebab nota kita dah penuh dengan kebaikan. Dan insya-Allah lah Allah lupakan keburukan-keburukan kita. Subhanallah.
Dan kemudian itu apa yang keempat? Siapa yang jaga 5 waktu tadi sungguh-sungguh? Yang keempat, yamurru. Kalaulah dah dapat nota tangan kanan, maka apa peluang dia? Yamurru ala sirata. Dia akan diberi peluang lalu titian sirat. Kal barqa. Pantas macam kilat. Tuan-tuan, macam mana? Allah. Riwayatnya titian sirat tu, riwayatnya dah. Riwayat sirat ni lah. 1500 tahun perjalanan, itu riwayatnya lah. Nak tahu, menaik, menggunung tu 500 tahun, macam mana nak naik tu? Dah tu jalan tegaknya 500 tahun. Okey lah kita kata, dia tegak. Highway tegak kan. Menurun tu 500 tahun. 1500 tahun tuan. Biasa tuan-tuan dengar kata ustaz-ustaz kita, dia punya tipis, halusnya jambatan tu lebih halus daripada mata pedang. Macam bukan itu, lebih teruk dah, lebih teruk. Itu gambaran, lebih teruk. Agak boleh melintas ke begitu? Siapa yang boleh jamin saya lepaslah ni titian sirat? Siapa boleh jamin? Tuan-tuan, tapi Allah bagi jamin apa? Dalam hadis, siapa solat sungguh-sungguh 5 waktu, solat sungguh-sungguh awal waktu, solat sungguh-sungguh berjamaah, datanglah di mana tempat azan diazankan, insya-Allah diberi peluang. Susah payahnya kaki kita saban hari, satu tapak ke satu tapak, satu tapak daripada rumah, saban hari 5 kali kita tinggalkan. Takkan tak ada ihsan Allah? Takkan tak ada ihsan Allah pada kita, ya Allah? Kerana kita datang menyukakan Allah, takkan Allah tak balas sukanya Allah tu dengan lebih kita gembira. Begitu sekali. Tapak yang sama tu, tapak kita sama nanti. Subhanallah. Tapak sama. Nak lintas sirat tu, tapak yang sama. Kalau diibaratkan macam mata pedang tu, ya Allah, lebih teruk daripada tu, lebih susah. Tuan-tuan, hari ni kita besok berada di mana lah hari kalau kita ni tak sahut kehendak Allah ni? Kita berada di mana lah? Memang patut merupakan dari riwayat neraka tu lebih banyak isi berbanding syurga. Astaghfirullahaladzim. Nanti habis jugalah semua sekali masuk syurga. Bukan tak masuk syurga, tapi bila mana, bila masa, berapa panjang masa nak duduk dekat Allah. Satu hari sana, kulla yaumin, satu hari sana tak tahu, kana miqdaru alfasana. Satu hari sana 1000 tahun dunia. Kapan hari entek? Nek tu sone okey lah, nek sone sitik pun dah, kapan hari entek? Bila nak selesai ni? Nak diselesaikan bila? Kulla yaumin, setiap hari sana, kana miqdaru alfasana, 1000 tahun dunia. Kapan hari entek gini orang hitung? Ya Allah. Hari ni jalan-jalan dah dibagi dah. Untuk selamat jalan-jalan dah dibagi kan. Jadi kalau kita lihat dalam hadis yang lain, disebut apa? Man sarrahu an yalqallahu ta'ala ghadan. Siapa yang berkeinginan untuk jumpa Allah esok, tuan-tuan. Esok tu bila kan? Nanti di hari kebangkitan, senang perjalanan tuju syurga. Falyuhafidhu, dia tak boleh tidak kena jaga ala haula'i sholawat, di atas ini 5 solat. 5 solat apa? Haitsu yunada bihinna, di mana tempat azan diazankan. Maknanya apa tuan? Berjamaah. Itu hadis yang lain disebut Allah. Jadi hari ini rahmat kasih sayang Allah Ta'ala mencurah-curah itu pada kita. Hari ini tak apa saya kata, biar tuan terjatuh, tergelincir dunia, jangan gelincir kat sana. Tak apa ni, nampak wis perang dina tak masjid ni. Wis seminggu orang masjid, tipu motoran. Jatuh motor lah, cedera tak pergi masjid. Dia sembahyang kat rumah pun dapat pahala sama macam hari-hari dia pergi masjid. Untungnya jatuh tu takkanlah tak ada balasan lebih baik dekat akhirat, dekat sana nanti tuan. Sana kalau jatuh, masya-Allah. Kalau jatuh, ya Allah. Jadi hari tuan-tuan insan terpilih, Allah pilih kita. Sungguh kita katakan, tak berapa ramai yang terpilih hari nak bangkit hari ini untuk isi ruang masjid, tak berapa ramai tak? Okey, sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini 8 ni.
kasih. Allahumma salli ala Allahu akbar, Allahu akbar. Tak apa kan? Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azim. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa mana tadi? Ustaz Adi? Yang keberapa tadi dah? Yang keempat Yang keempat tadi, ya burru ala siratikal barq. Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi tuan-tuan insya-Allah lalu titian sirat pantas macam kilat. Ya sampai diriwayatkan nanti tuan-tuan, kita dinanti ya Allah yang dapat jaga sungguh-sungguh ni. Bila kita dah nampak gerbangnya syurga, kita tertanya-tanya, mana ni sirat? Sirat ni mana ni? Yang kata 1500 tahun jalannya. Lebih halus daripada mata pedang ni mana? Tuan-tuan, dan riwayat mengatakan nanti apa dia? Malaikat kata, kamu telah lalu sirat itu lebih 1500 tahun dulu dah. Kenapa tuan? Sebab sirat bagi orang yang hari ini Allah pilih, bagi orang yang Allah Ta'ala pilih dia,
Sirat kalau pandang ke kanan macam seluas mata memandang, mana nak jatuh tuan? Pandang kiri seluas mata memandang, macam mana nak jatuh? Berbanding dengan macam halus macam mata pedang, lebih teruk lagi. Jadi hari ini kurnia bagi Allah, bagi insan yang hari ini sungguh-sungguh Allah dulu, kita kata dulu bagi dia itu Allah. Sembahyangnya awal waktu dulu dia bagi, dulunya itu Allah. Berjamaah tu dulu kan kehendak Allah. Di mana tempatnya? Ni kehendak Allah, ni kehendak Allah, ni tempatnya. Begitu sekali sampai besok tertanya mana di sirat. Rupanya beribu tahun lalu dah lalu dah, Masya Allah, dah nak sampai syurga apa. Kerana apa? Kerana istimewanya Allah Ta'ala akan kurniakan bagi dia titian sirat seluas mata memandang lebar ke kanan ke kiri. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala beri kita, hari ini beri kita kekuatan, kemampuan sementara ada ni kan. Sementara masih ada lagi ni lah, ada masa lagi. Jadi pulun habis-habis seboleh-bolehnya. Dan insya-Allah yang kelima, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang ini akan Allah masukkan dalam syurga dengan tanpa dihisap. Akan dimasukkan ke dalam syurga dengan tanpa dihisap. Jadi siapa mereka tuan-tuan? Orang yang sungguh-sungguh dalam solat, bukan main-main. 5 waktu sudah tentu nampak dia sungguh-sungguh apabila dia berjamaah. Berjamaah sudah tentu nampak dia sungguh-sungguh bila di mana tempat azan diazankan. Betul? Ramai orang sembahyang 5 waktu tapi tak nak awal waktu. Kita Allah pilih awal waktu. Ramai orang sembahyang awal waktu tapi tak berjamaah. Allah pilih kita berjamaah. Ramai orang berjamaah tapi tak di masjid. Allah pilih kita di masjid. Jadi ini adalah peluang yang patut kita rebut. Jaga 5 untuk dapat 5. Apa yang pertama? Allah angkat kesempitan hidup dia. Yang kedua, Allah angkat azab kubur dia. Sembayang. Yang ketiga, Allah beri nota catatan amal dia dengan tangan kanan. Yang kelima, Allah bagi peluang lalu titian sirat pantas macam kilat. Dan yang keenam, yang kita tunggu-tunggu, apa dia? Masuk syurganya Allah Ta'ala dengan tanpa dihisap. Kalau kita dihisap, kita tak tahu apa jadi dengan kita. Kalau kita dihisap, kita tak tahu apa jadi dengan kita. Sedangkan dalam satu riwayat dinyatakan, Nabi pun mohon kepada Allah untuk dimudahkan hisapnya. Nabi pun mohon pada Allah untuk dimudahkan hisap. Apa yang Nabi lafazkan? Yang tuan-tuan semua dah biasa amalkan. Nabi pun mohon pada Allah, merayu saban hari kepada Allah untuk dimudahkan hisap, diringankan hisap. Apa dia? Allahumma hasibni hisaban yasira. Kan biasa kita baca kan, jadikan zikir kita, doa kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya pernah sebut dulu, Nabi pun tuan-tuan kasih dia, Allah Ta'ala mohon pada Allah, wahai Allah, Engkau hisaplah aku ya Allah dengan hisap yang ringan ya Allah. Nabi pun merayu, Allah hisaplah aku ya Allah dengan hisap yang ringan. Tuan-tuan, Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau pun mohon juga kepada Allah untuk hisap ringan. Apa kata Nabi dan? Wahai Aisyah, aku ni kalau Allah hisap dengan hisap yang berat, niscaya aku pun tak lepas. Tuan-tuan, kita siapa? Kita tanya diri kita lah, siapa ya kita kalau dihisap oleh Allah Ta'ala nanti? Sedangkan Nabi selalu merayu pada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, Kau kurniakan aku ya Allah, ringan hisapku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Nabi merayu, kurniakan bagi aku ya Allah hisap yang ringan. Ini tu Nabi pun takut kalau dihisap oleh Allah Ta'ala. Kita ni besok macam mana sih? Ya Allah, Allah, sian kita tak. Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau pun merayu pada Allah je minta hisap ringan. Tu jawapan dia. Hei Aisyah, ni aku ni kalau dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat lah, saya aku pun tak lepas. Kita hisap berat tak ringan, tak tahulah kita. Kita entah diberi peluang hisap ringan ke tak tahulah macam mana. Jadi hari ini tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh tidak kita sahutlah panggilan Allah. Mudah-mudahan dengan bangkitnya kita hari ini raikan panggilan Allah tuan-tuan. Saya
InsyaAllah saya kata wabak ni akan cepat pergi, InsyaAllah. Tapi selagi hari ni hamba ni dengan Tuhan, kalau dia ungkar, dia engkar kan. Hamba ni Allah nak ni, kalau kita Tuhan kita suruh buat ni, kita buat lain, kena marah kita. Hamba ini Allah nak kita buat macam ini, kita buat lain, dia marah lagi, dia bagi turun lagi, bagi turun. Harapkan dengan dibagi tu supaya kita balik. Macam kita dah dulu salah kita dengan mak, disebat kita insaf jadi baik. Allah ni sebat kita dengan wabak, dia sebat kita balik, rupanya tak balik, tak kapok-kapok Nabi kita ni. Itulah ibaratnya, bukan tak sayang. Allah turunkan balak ni kan, turunkan wabak ni, Allah sayang kita kan, dia sayanglah diturunkan supaya kita balik untuk kita diampuni. Ya Allah, macam mak kita, hukum kita dulu, pukul kita kan, kita nakal di rotan, ceter sekali, ceter dua kali, itu tak sayang ke? Sayangnya macam mana tu kan. Nanti kita hilang perbuatan buruk, mak suka kita. Hari ni diceter kan, diceter, dibom bang, tetap tak balik juga. Kita fikir kalau satu hari satu malam dipanggil 5 kali pun tak boleh datang, kita macam mana Allah. Kalau dengan ibu lah, mak kita lah, panggil kita 5 kali datang. Saya pernah sebut, diponter kopeng, kena ponter kan. Ya mbah ya mbah, tak nak diponter ya, diponter kopeng diceluk 5 kali sedia. Hari ni Allah panggil tu 5 kali, takkan tak boleh datang sekali pun. Saya merayu lah hari ni, merayu sangat kita ni. Bangkit lah. Kalau tuan-tuan nak wabak ni pergi cepat, bangkit lah kita macam hari Jumaat tu, solat berjamaah. Betul sungguh tuan-tuan. Ini masih ada lagi Rajab. Nabi bila ditanya, siapa tanya daripada Uthman bin Hakim, daripada siapa lagi, daripada Anas bin Malik, daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Rajab, Nabi tingkatkan amal. Bulan Rajab Nabi amal dia meningkat. Hari ni kita belajar-belajarlah. Ni ulama kata apa? Ini Rajab ni ada gerbangnya Ramadan. Kita menuju gerbang Ramadan. Nanti Syaban itu tamannya Ramadan. Kita lagi speed nak sampai, dah taman, tak sabar nak sampai. Ramadan tu syurganya bagi orang beriman. Orang yang beriman rasa nikmat Ramadan. Orang yang tak beriman, ya Allah, azabnya Ramadan, ya Allah. Kok dah nak Ramadan gitu. Tuan-tuan. Jadi hari ni Rajab ni, ini gerbangnya untuk tuju Ramadan, ni tuju Ramadan. Ini nanti kita masuk Syaban. Sebab itu Nabi mohon tadi apa awan? Nabi mohon keberkatan di bulan Rajab. Ini gerbangnya. Nabi mohon keberkatan bulan Syaban. Ini dia punya tamannya. Nabi mohon sampai ke Ramadan, itu dia punya syurganya. Subhanallah. Hari ni syurga bagi orang yang beriman. Ramadan tu dia, ya Allah, satu nikmat dah. Cuba nak isi seberapa banyak amal dia kebajikan, dia tingkat, diganda-gandakan. Sementara Allah bagi tuan-tuan dan saya ni degup jantung yang sempurna nikmat. Sementara Allah bagi kita denyut nadi yang sempurna nikmat. Selagi Allah beri kita nafas keluar masuk yang sempurna nikmat. Selagi Allah beri kita kekuatan, kesihatan, kemampuan yang sempurna nikmat. Gunakan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Kembalikanlah hari ini. Gunakan hari ini untuk kita segerakan, dahulukan kehendak Allah berbanding kehendak makhluk, insya-Allah. Mudah-mudahan sebelum nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan itu pinjaman. Setiap pinjam ada tuan yang beri pinjam. Bila dia beri pinjam, bila-bila nak ambil tanpa notis. Barang dia. Dia bagi kita pinjam, kita pinjam. Dia bagi, bila-bila nak ambil tanpa notis, tuan-tuan. Ya, aku nak ambil barang kau. Dia nak cakap ke? Dia nak bagi notis ke dengan sakit ke? Tak nak bagi notis ke dengan siap? Tak ada. Dia nak bagi notis ke dengan tua ke? Tak ada. Dia boleh pulang, dia boleh ambil kita punya yang dia pinjam tu, yang diberi pinjam, dia boleh ambil walaupun belum tua. Dia boleh ambil walaupun belum sakit. Lagi apa? Kerana dia punya hak. Jadi hari ini sebelum nikmat ini Allah Ta'ala tarik, gunakanlah ya Allah. Sebelum ditarik balik, gunakan nikmat yang ada untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kalau dah dihabis, dah diambil, dah tak ada apa lagi dah kita dah. Nak beramal pun dah tak ada guna lagi. Menyesal, tak tentu pasal. Jadi insya-Allah sementara Rajab masih ada, tingkatkan amal di bulan Rajab. Mudah-mudahan nanti Syaban lagi meningkat amal kita. Nanti Ramadan lagi terus kita beramal, dapat penuh bulan Ramadan dengan amal yang kita rasa kenikmatan dalam beramal. Mudah-mudahan Allah beri saya tuan-tuan taufik hidayah, kekuatan, kemampuan untuk hidup dapat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya tuan-tuan, Allah Taala ampunkan dosa kita, Allah Taala ampunkan dosa kita, Allah Taala ampunkan dosa kita, dan insya-Allah barakahnya
Tuan-tuan duduk dalam majlis, Allah Ta'ala ampunkan dosa mak bapak kita sekali, ya Allah. Mudah-mudahan. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allahul aman al-aman al-aman ya arhamu min kulli rahim ya a'lamu min kulli alim ya ahkamu min kulli hakim ya akramu min kulli karim ya a'zamu min kulli azim ya aqdamu min kulli qadim. Khallisna bidal waba, khallisna bidal waba, khallisna bidal waba ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.